Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Ahlan wa sahlan saudara Faris Misbah, moga diberi kesihatan, keafiatan oleh Allah SWT. Rosan Rahman, Munir Aidim, Siti Ajar, Sarah Mataha, top fan, Siti Zainab Osman, Normal Ahmad, top fan kita, Izwati Ibrahim, top fan. Ahlan wa sahlan Daing Nizam, Mar WKN, Rabi'atul Abu Bakar, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Moga-moga tuan-tuan dapat dengar kuliah ni dengan baik, dengan jelas, walaupun saya tak pakai mikrofon malam ni. Ampun maaf bagi yang kurang dengar kerana mic tinggal pula kat office. Baik, renungan kita pada malam ni daripada surah An-Nisa ayat yang ke-6 tentang kewajipan umat Islam menjaga anak yatim dan mengelolakan harta mereka dengan sebaik mungkin. Firman Allah SWT dalam ayat ke-6 ini, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk berkahwin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai menjaga harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Jangan kamu makan harta anak yatim lebih dari batas keperluan, dan jangan kamu tergesa-gesa melanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan dirinya dari makan harta anak yatim itu, dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta menurut apa yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, alhamdulillah, dalam kesempatan pada kali ini kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengajar umat Islam supaya menghargai anak yatim, seperti yang telah saya beritahu pada tuan-tuan di awal tafsir surah Nisa. Surah ini turun berikutan dengan peristiwa kewafatan, syahidnya ramai di kalangan para sahabat Nabi. Kemudian Quran datang untuk mengajar mereka garis panduan pengurusan keluarga yang telah pun ditimpa musibah itu. Jadi salah satu daripada golongan yang dimaksudkan adalah anak yatim. Jadi dalam ayat ini, kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, tuan-tuan boleh rujuk pada jilid yang kedua, ya, tentang surah An-Nisa. Di awal ni tafsir ayat yang sedang kita fokuskan sekarang, ayat yang ke-6. Dan ujilah anak yatim itu, kata Ibn Abbas, Mujahid, Al-Hasan, As-Suddi dan Muqatil mengatakan, ujilah mereka hatta idza balagun nikah, sampai umur mereka cukup untuk berkahwin. Kata Imam Mujahid, maknanya di sini mubaligh. Jumhur ulama berkata baligh pada anak lelaki dapat ditentukan oleh mimpi, iaitu pada waktu anak ini bermimpi, mimpi basah lah yang kita panggil itu, yang menyebabkan dia telah pun memasuki era akil baligh, iaitu seorang yang layak untuk berkahwin. Dalam hadis lain diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha dan juga para sahabat yang lain bahawa Nabi bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin an as-sabiy hatta yahtalim aw yastakmil 15 sanatan wa 'anil na'im hatta yastayqiz wa 'anil majnun hatta yufiq. Dalam hadis ini mengatakan pen tidak akan menulis kesalahan mereka sehinggalah berlaku 3 perkara, iaitu yang pertama, tidak akan menulis dosa seorang kanak-kanak sampai dia bermimpi ataupun melengkapkan umur 15 tahun. Umur tahun Hijri, tuan-tuan, ya. Dan pen ketetapan hukum hakam juga tidak berlaku kepada orang yang tertidur sampai dia bangun, dan daripada orang gila sehinggalah dia sedar.
Jadi hadis ini menunjukkan bahawa batasan taklif kepada manusia berlaku daripada yang dimaksudkan di sini tidak dikira pada seorang kanak-kanak sampailah dia balik, seorang yang tidur sampai dia terbangun, dan orang gila sampailah dia sedar, iaitu dia berakal kembali. Mereka mengambil perkara itu dari hadis yang terdapat dalam As-Sahihaini. Sahihaini berarti dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, pada waktu perang Uhud aku menawarkan diriku meminta Nabi untuk turut berperang, padahal usiaku baru 14 tahun. Lalu baginda tidak membolehkanku. Sedangkan dalam perang Khandaq aku telah pun melebihi 15 tahun, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membolehkan aku untuk menyertai peperangan Khandaq, peperangan Ahzab. Maka Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah daripada Khulafaur Rasyidin, menjadikan ia hukum yang menentukan perbezaan seorang anak yang masih kecil sehinggalah bila dia baligh maka tertakliflah atasnya ketetapan-ketetapan Islam. Buktinya dalam peristiwa ini Nabi SAW membenarkannya untuk menyertai perang Khandaq. Jadi para ulama berbeza pendapat tentang tanda tumbuhnya rambut pada kemaluan. Ini dipanggil sebagai bulu ari-ari. Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah hal itu menandakan usia baligh, kerana seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Atiyah Al-Qurazi. Atiyah Al-Qurazi ini seorang sahabat yang berasal dari Bani Quraizah, iaitu seorang yang berketurunan Yahudi. Iaitu ketika perang Quraizah, Bani Quraizah, maka dihadapkan kepada Nabi sekalian tawanan perang, iaitu di kalangan kaum Yahudi itu. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, perang berlaku di antara Nabi dengan Bani Quraizah. Maka Nabi SAW telah pun memerintahkan seseorang yang ditugaskan di kalangan umat Islam, sahabat Nabi, untuk memeriksa di kalangan kanak-kanak ataupun orang muda dari kalangan Bani Israel, daripada kalangan Yahudi yang dikumpulkan sebagai tawanan perang itu, dilihat kemaluannya. Kalau dah tumbuh bulu pada kemaluannya, maka mereka dianggap sakit akil baligh dan mereka telah dibunuh, kerana mereka melakukan mukhalafah, iaitu mereka telah pun mengkhianati piagam Madinah. Mereka bersubahat dengan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, untuk menghentam negara Islam Madinah. Jadi hukuman yang ditetapkan adalah dibunuh bagi mereka yang telah akil baligh. Bagi mereka yang belum akil baligh, maka mereka dijadikan sebagai tawanan perang, dijadikan sebagai hamba. Ini yang boleh kita pelajari dari hukum fiqihnya, menunjukkan bahawa ketentuan baligh seseorang lelaki itu adalah dengan tumbuh bulu pada auratnya. Jadi kata Atiyah Al-Qurazi yang merupakan sahabat Nabi ini, kemudiannya masuk Islam. Sahabat ini berkata, ketika peristiwa itu berlaku dan Nabi SAW telah menyuruh di kalangan sahabat untuk meneliti, memeriksa di kalangan golongan lelaki yang ditawan itu perbezaan seorang yang masih kanak-kanak dengan seorang yang telah baligh dengan tumbuhnya bulu pada aurat masing-masing. Pada masa itu aku masih lagi belum baligh, maka aku dibebaskan, kata Atiyah Al-Qurazi. Jadi hadis ini kata Imam Tirmizi merupakan hadis hasan sahih. Jadi ini merupakan satu ketentuan juga batasan balighnya seseorang kanak-kanak lelaki itu. Jadi tuan-tuan faham ada setakat ni yang kita pelajari, ada 3 bentuk ketentuan balighnya seorang lelaki. Itu yang pertama dengan bermimpi, mimpi basah. Yang kedua dengan menggenapkan usianya 15 tahun. Yang ketiga dengan melihat pada auratnya adakah telah tumbuh bulu ataupun belum. Jadi Allah menjelaskan, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika pendapatmu mereka telah pun cerdas, pandai menguruskan harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, iaitu dalam agamanya dan pandai menjaga hartanya. Demikianlah yang disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir, seperti yang kata-kata Ibn Abbas, Al-Hasan Al-Basri dan ramai lagi para mufassirin yang lain. Para fuqaha berkata, apabila seorang anak telah baik agamanya dan pandai mengatur hartanya, maka lepaslah hukum penangguhan harta. Kata Al-Imam Abu Su'ud dalam tafsirnya. Ini juga seorang ulama mazhab Hanafi yang menarik pandangannya tuan-tuan dalam tafsir beliau, tafsir Abu Su'ud. Kalau para ustaz ada, milikilah tafsir ini. Itu tafsir yang menarik dan wajar untuk kita baca dengan kekuatan bahasa lughahnya, perbincangan dia, uslubnya. Dan kemudian beliau juga turun mengemukakan pandangan-pandangan yang datang dari mazhab Hanafi yang menarik untuk kita faham. Dan tuan-tuan pun tentu tahu, ketika tertegaknya kerajaan Islam Osmaniyah dahulu, mereka telah menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab teras dalam pemerintahan mereka. Mereka buat satu undang-undang yang
diletakkan di bawah nama Majalatul Ahkam Al-Adliyah yang membuat ketetapan hukum semuanya daripada pendapat mazhab Hanafi, kecuali sedikit saja diambil mazhab yang lain. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dalam ayat ini kata para ulama bagaimana kita nak menentu ibtila ni. Ibtila mana kita menguji mereka pandai atau tidak pengurusan harta. Ialah syarat yang pertama tadi balik kan, sama ada 15 tahun ataupun mimpi basah ataupun tumbuh bulu pada aurat. Ada kaedah untuk ketentuan boleh atau tidak diserahkan kembali harta si ayah yang dipegang, diamanahkan kepada orang yang tertentu untuk menjaganya, supaya harta tersebut tidak rosak ataupun harta tersebut tidak diberi kesempatan oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Maka yang memegangnya adalah golongan yang amanah, pemegang amanah tadi. Bila pengamanah itu nak serahkan harta kembali kepada pemilik asalnya, itu anak-anak yatim yang telah pun layak untuk memegang harta ayahnya itu. Jadi dalam konteks saya ini berarti wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim itu. Maksud di sini kata para ulama seperti disebut oleh Abu Sa'ud, bagaimana kita ikhtabiru man laysa minhum bayyinu safahi qabla al-bulughi bitatabbu ahwalihim fi salahiddin wal ihtida' ila dhabt al-mal wa husni tasarrufihi. Bagaimana cara kita nak tahu anak itu layak ataupun tidak menguruskan harta si ayah yang telah wafat, anak yatim ni tadi? Iaitulah dengan melihat kepada keadaannya, memantau perkembangannya dalam hal akhirat, dalam hal agama, dalam pengurusan harta. Wajaribuhum bima yaliqu bihalihim fa in kanu min ahli tijara fa bi an tu'tuhum min al-mali ma yatasarrafuna fihi bay'an wa shira'an wa in kanu man lahu dhiya'un wa ahlun wa khadamun fi an tu'tuhum minhu ma yusarifuna bihi ila nafaqati 'abidihim wa khadamihim wa ujara'ihim wa sa'i masarifihim hatta tatabayyan lakum kayfiyatu ahwalihim. Kata Imam Abu Sa'ud, dalam penilaian kami mazhab Hanafi, melihat ketentuan anak itu layak menguruskan harta ataupun tidak, yang pertama tengok dari sudut kemahirannya berniaga. Ini yang saya bahaskan dengan tuan-tuan sebelum ni. Galakan untuk anak-anak kita berniaga. Tak kisahlah anak tu berniaga kacang ke, berniaga buku ke, berniaga aksesori telefon ke, berniaga raba ke, berniaga air ke, apa sahaja. Kita pun fahamlah di sekolah ada undang-undang tertentu. Saya tidak sekali-kali ingin nak provoke para guru besar atau pengetua yang bertanggungjawab menjaga kepentingan anak-anak kita kat sekolah kan. Sebenarnya ada di kalangan muslim-muslimat yang memberitahu mereka buat jalan di sekolah, tapi pengetua atau guru besar halang. Mungkin berlaku di setengah-setengah tempat kerana ada agreement di antara pihak pengurusan sekolah dengan kantin. Maklumlah makcik kantin pun nak berniaga. Kalau dah budak-budak semua berniaga, nanti tak ada orang beli makanan di kedainya. Betul, saya amat menghargai apa yang dimaksudkan ini Tapi janganlah kita membunuh langsung semangat perniagaan anak-anak, kerana ini adalah satu benda yang dituntut dalam Islam, digalakkan dalam Islam. Nabi kita lah seorang ahli perniagaan, walaupun tak besar, tak jadi super jutawan, tak. Tapi prinsip perniagaan ada dalam kotak fikiran dan cara bertindaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat kebanyakannya, Abu Bakar, Umar, Osman. Mereka ni semua merupakan businessman, teknokrat yang hebat Mereka merupakan orang yang usahawan yang hebat. Jadi maksud saya kat sini, bila Allah menyuruh seseorang anak itu diuji, jadi merujuk kepada kemahiran untuk berniaga, maka ini kita kena bangunkan semangat ni tadi. Kalau tak boleh berniaga makanan, cubalah mereka berniaga benda-benda lain. Saya pernah berada di kelab usahawanan di sekolah, saya lihat semua anak jual makanan. Di mana-mana sekolah asrama lah, sekolah harian ke, ada hari keusahawanan, semua jual makanan. Sampai kita datang ke situ pun Allah, tak ada apa tarikan dah, semua jual makanan. Maka saya cakaplah kepada anak-anak yang ada kat sekolah tu, berapa kamu boleh dapat satu hari? Banyak pakcik, satu hari boleh dapat sampai RM50. Daripada pagi sampai petang RM50, 2 hari RM100. Banyak kepada kamu tu. Cuba kamu ambil peluang untuk jual benda-benda lain. Jual pakaian ke, jual baju ke, jual buku ke, jual perkara-perkara yang dibenarkan dalam Islam yang lain ke. Kreatif lah. Kerana kamu berniaga satu hari dapat RM50. Mungkin kamu berniaga benda lain, buku umpamanya, satu hari kamu boleh dapat RM400, RM500. Mana lebih menguntungkan? End of the day, kita mengharapkan ada keuntungan kat situ. Jadi semangat ini yang kita kena bangunkan. Ada satu cerita tuan-tuan, orang cerita, wallahualam betul-betul atau tidak, pemilik satu keusahawanan yang bersumberkan kepada air. Adalah, tak payah sebut tuan-tuan Maka sewaktu berniaga lagi, sewaktu sekolah lagi, dia pandai berniaga.
pergi ke koperasi melihat orang beli rubber eraser untuk padam buku kalau tulis salah kan, di sekolah rendah kan. Maka murid yang hebat ini pergi ke koperasi, dia beli habis rubber eraser yang ada di koperasi itu. Lalu kawan-kawannya datang nak pergi beli, dah habis. Dia pula pergi jual rubber eraser itu kepada kawan-kawannya. Kalau sepatutnya beli 50 sen, sekarang naikkan 70 sen, 80 sen, RM1. Orang terpaksa beli padanya. Saya bukan nak mengulas benda ni betul atau salah, tapi menariknya sikap yang ada pada budak ni, kalau nak kata ambil kesempatan pun mungkin, tapi semangat perniagaan yang patut kita bangunkan kepada anak-anak, bahawa perniagaan ni menyempurnakan kehidupan sebenarnya. Jadi kata Imam Abu Su'ud dalam tafsirnya, untuk menguji kemampuan anak itu pandai mengurus harta atau tidak, bagi dia perniagaan. Bagi dia buat perniagaan simple-simple. Kalau kita ada peluang, latih mereka untuk duduk kat koperasi sebagai contohnya. Itu sebab koperasi ni satu benda yang penting untuk kita belajar-belajar berniaga, ya. Tengok orang masuk macam mana, tengok barang yang terbaik, jumpa dengan supplier, kemudian uruskan accounts, package kan. Dan koperasi ni kelebihannya tak ada seorang pun boleh memiliki saham lebih dari orang lain. Maka ia satu perkara yang baik yang boleh menjurus kepada belajar perniagaan. Ada seorang pengetua yang terkemuka di negeri di bawah Bayu bercerita kepada saya bahawa di kalangan anak muridnya ada seorang yang sangat bijak, cemerlang, STP pun skor pada masa itu straight A. Budak ni cuma tak ada peluang belajar universiti, akhirnya negara bagi tawaran kepada dia untuk buat di mana-mana tempat dalam dunia untuk buat AI kabarnya, artificial intelligence. Maka budak yang tidak beragama Islam ini, anak ini, berkata kepada pengetuanya bahawa saya nak jadi seorang usahawan dalam bidang AI. Saya bukan setakat nak belajar, nak makan gaji. Tak, saya nak makan gaji kalau saya nak bekerja di Amerika dan nak balik, nak buka firm sendiri dalam bidang ni, industri dalam bidang ini sendiri. Maka pengetua yang bijak ni berkata kepada anak muridnya, kamu kalau nak niaga, kamu kena faham prinsip akaun, perdagangan dan sebagainya. Apa kata sebelum kamu pergi ke US, kamu duduklah di koperasi sekolah, kamu buatlah macam kedai kamu. Budak bangsa Bumiputera Sabah ni tuan-tuan, akhirnya ambil tanggungjawab untuk jaga koperasinya sebelum dia pergi ke US untuk buat degree. Hebat sekali kerana apa yang ada dalam dirinya itu ingin belajar bersungguh-sungguh dan menerangkan kepada pengguna di kalangan murid-murid ke ibu bapa yang nak beli barang kat koperasi. Akhirnya koperasi mencatat keuntungan luar biasa sekali pada tahun itu di bawah penjagaannya. Lebih hebat daripada guru yang menguasai ilmu perdagangan dan juga kawan-kawan yang lain. Jadi ini satu perkara yang patut kita tanam pada anak-anak. Kerana dalam konteks ini kata Imam Abu Su'ud menguji, ajar dia pertama sekali, nak tengok kelayakan dia, bagi dia perniagaan. Bagi dia satu benda, jual. Tengok balik nanti untung ke duit itu ahlan wa sahlan wa jalan. Kalau apa yang diberikan itu dia habiskan, menandakan dia memang tidak bijak. Dia ni safih. Safih ni maknanya boros, orang yang tidak bijak menggunakan harta kita. Memang nanti diserahkan harta tu kepada dia, habis nanti, hangus. Apa pun tak tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Abu Su'ud, menguji anak yatim ini, adakah mereka layak menguruskan harta peninggalan si ayah ataupun belum. Iaitulah dengan cara memberikan kepadanya kepimpinan. Masya Allah, kita kat sekolah-sekolah kerajaan memang ada hari koko macam hari Rabu ke hari apa yang diwajibkan anak-anak untuk masuk co-curriculum. Zaman kita dulu 30 tahun lalu ketika sekolah menengah tak ada pun kewajipan seperti ini, melainkan secara penuh saja. Ini juga satu kepimpinan yang penting. Kalau anak itu diletakkan di satu tempat dan dia mampu memimpin kawan-kawannya dengan betul, kepimpinan manusia itu akan membentuk kepimpinan keuangan yang cemerlang, kata Imam Abu Su'ud. Betul tuan-tuan ya? Dilatih dia untuk beri kepada dia tanggungjawab, adakah dia mampu mengurus manusia atau tidak. Kalau dia mampu menguruskan manusia, kita dibenarkan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya, kerana dia akan menghargai peluang yang ada dan dia tidak akan merosakkan dirinya, tak akan jadi pembazir. Dia tidak akan diambil kesempatan orang lain yang tak bertanggungjawab padanya. Demikianlah yang dimaksudkan oleh Allah sebagai ibtila' al-yatama, menguji mereka. Muslim-muslimat dalam hati dan dikasih sekalian. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Rushd ini kalau kita belajar bahasa Arab datang perkataan antaranya rasyad. Rasyad ni adalah seperti yang kita lihat dalam doa yang pernah saya anjurkan kepada tuan-tuan untuk baca, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi, kan? Antara doa yang paling banyak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amalkan.
Saya yakin Ustaz Syafiq Murad telah pun muatkan doa ni dalam kuliah-kuliah kita terdahulu. Saya telah ijazahkan kepada tuan-tuan. Ya, Intan Zuraini Rani, Nurida Idrus, Kak Long. Kak Long tulis panjang ni. Kan? Berikan kepada dia tanggungjawab kepimpinan. Dia betul Kak Long. Jadi perkataan rushd ini pernah doa yang kita pelajari, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi, kan? Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku petunjuk daripadamu dan peliharalah aku daripada kelemahan diriku sendiri. Ingatkan doa ni. Barakallahu fik. Ya, Nuh Hafizah Basir. Barakallahu fikum. Allah barik fikum. Wa fika barakallah. Jadi kita berdoa, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepada aku petunjukmu dan selamatkan aku dari kelemahan diriku sendiri. Jadi perkataan rushd ni kalau kita belajar bahasa Arab, kata Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, ia merujuk kepada ketepatan, kelurusan. Orang yang menjalankan serta tanggungjawab dengan penuh rushd. Jadi dari sini difahami perkataan rushd ini adalah kesempurnaan akal jiwa, menjadikannya mampu bersikap dan bertindak dengan hikmah dan bijaksana. Manakala orang dipanggil sebagai mursyid, terima kasih Zawi Ghazali, terima kasih Ustaz Syafiq Murad, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Jadi perkataan rushd ini adalah merujuk kepada kebijaksanaan dalam mentadbir, mengelolakan, memimpin, menguruskan keuangan. Itu makna rushd. Jadi mursyid adalah orang yang mampu memberi bimbingan, mampu memberi petunjuk yang tepat. Kalau tak tepat pun dekat dengan tepat. Jadi orang yang menyandang sifat seperti itu secara sempurna dinamakan sebagai Rashid. Rashid. Jadi perkataan rushd, Rashid. Jadi Imam Ghazali menjelaskan bahawa dia, orang yang dimaksudkan sebagai Rashid adalah orang yang mampu menjalankan segala tanggungjawab dan usahanya kepada satu perkara dengan tepat, tanpa petunjuk kebenaran dan bimbingan daripada siapa pun. Jadi orang yang Rashid adalah orang yang hakim, orang bijaksana. Dia mampu menghadapi apa jua keadaan dengan betul dan membuat keputusan yang tepat, tidak tergopoh-gapar, tidak tergesa-gesa, dan keputusan-keputusannya mendekati kebenaran. Ini perkataan rushd, Rashid, mursyid, rasyad. Manakala perkataan bidaran pula diambil perkataan al-badr. Badiru bil a'mali sab'an. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW pesan kepada kita, bersegeralah untuk buat kebaikan sebelum datang ujian-ujian dalam hidup. Ujian, berbagai-bagai ujian yang dimaksudkan Nabi SAW itu matahari terbit di barat, kematian, datangnya Dajjal, macam-macam perkara yang dimaksudkan Nabi kita SAW. Jadi perkataan bidaran ni berarti al-badru. Badru ni berarti bersegera buat sesuatu. Jadi bidaran ni menunjukkan kepada adanya dua pihak yang saling bersegera untuk melakukan sesuatu kerana di atas wazan fi'al. Fa'ala yufa'ilu fi'al, mufa'alah. Jadi perkataan ini menunjukkan bahawa keinginan pihak yang wali ini untuk yang menjaga harta tadi untuk segera membelanjakan harta anak yatim, dan di pihak yang lain keinginan anak yatim untuk segera dewasa agar dapat mengambil hartanya yang selama ini pihak telah menguruskannya tengah menguruskannya dengan tergesa-gesa. Jadi ayat ini tidak menyifatkan anak itu sebagai seorang Rashid. Rashid makna dia complete, dia betul-betul sempurna untuk menguruskan harta, tapi merujuk kepada rushd. Rushd ni maknanya ada karakter, ada kualiti Rashid ataupun Rashad itu dalam dirinya walaupun belum sempurna. Kerana itu kita sebut tadi, anak-anak ni latih, dibangunkan jiwa kepimpinan, dibangunkan jiwa keusahawanan, dibangunkan jiwa perniagaan dalam dirinya. Jangan malu untuk berniaga. Kalau berniaga mangga, jangan malu. Orang panggil toke mangga, orang ejek-ejek, jangan rasa malu. Jadi ini kena dibangunkan. Lama kelamaan dia akan lengkap, dia akan sempurna, dia akan matang. Jadi kata rushd yang Allah bawakan di sini bukannya dalam bentuk ma'rifah, dia dalam bentuk nakirah. Fa in anastum minhum rushdan. Jadi perkataan digunakan di sini merupakan nakirah. Jadi kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksudkan ini berlaku sesuai dengan umurnya. Makin lama makin matang, banyak pergaulan, banyak pengetahuan, meningkatlah kemahirannya. Jadi kita tidak boleh expect daripada anak yatim itu sempurna, lengkap, bijak, pandai buat segala benda itu dengan tepat. Tak, kita kena latih dia, kena beri peluang kepada dia, kena puji dia, kena tunjukkan cara yang betul dalam pengurusannya.
Jadi perkataan hasiban yang dimaksudkan di sini, yang bila Allah tutup ayat ini, wakafa billahi hasiba, cukuplah Allah SWT itu sebagai mengawasi tindak tanduk kamu. Imam Ghazali menjelaskan nama Allah di sini guna pakai perkataan hasib yang bermaksud Allah lah yang memuhasabah, Allah lah yang mencukupkan. Kerana bila merujuk kepada harta yang diamanahkan kepada penjaga ini, wasi ataupun wali ini, tentulah ia bersifat number kan tuan-tuan. Meninggal laki itu, maka yang memegang harta tersebut menyimpan wang si mati, katalah bernilai 100,000. Ia angka. Maka kita bertanggungjawab terhadap kemerosotannya ke ataupun peningkatannya ke, kita kena report dengan betul. Gitu tuan-tuan. Jadi sesuailah dalam konteks penggunaan cerita ini, apa yang dibawakan oleh Allah. Di hujung Allah mengingatkan, walaupun kamu mengira apa yang masuk, apa yang keluar, PNL-nya, ROI yang kamu lakukan pada harta tersebut, kamu rasa bertanggungjawab, tapi jangan bimbang. Segala kebaikan yang telah kamu spend untuk harta tersebut, yang kamu lakukan kerana Allah, untuk bantuan anak yatim, Allah pasti akan kira. Di ujungnya kamu dapat pahala. Mungkin pahala yang ada di akhirat tu kamu tak nampak, tapi keberkatan dalam hidup kamu akan mengalir. Kesihatan yang diberikan, every single cent yang kamu protect, kamu jaga, kamu invest itu dengan cara yang betul, ia akan kembali kepada diri kamu dengan kesihatan, kepada kehidupan kamu dengan kebahagiaan, kepada anak-anak kamu dengan kemenjadian. Jadi manusia yang cemerlang, yang hebat. Jadi itu maksudnya kepersesuaian kata Imam Ghazali di hujung cerita ini. Allah menyebut wakafa billahi hasiban, Allah tidak sebut wakafa billahi alima, wakafa billahi basira, wakafa billahi. Allah tidak gunakan nama-namanya, melainkan perkataan hasib di sini bagi memahamkan kita segala usaha yang kita lakukan tu ada untung rugi di sisi Allah, yang Allah akan berikan kepada kita, baik dalam bentuk akaun akhirat ataupun dalam bentuk pulangan kebaikan, keberkatan, keafiatan di dunia. Jadi cantik kan? Di hujung ayat ni disebut perkataan hasiban kerana ia melibatkan calculation, ia melibatkan fokus, ia melibatkan ekonomi, ia melibatkan material, ia melibatkan dollar and cent dalam perniagaan yang kita lakukan, yang kita pegang sebagai amanah ni tadi, duit yang ditinggalkan di si mati untuk anak-anaknya. Baik tuan-tuan rahmati dan dikasihi, sekarang saya kembali kepada tafsir Munir, tafsir Ibn Katsir. Oh ya, sebelum terlupa tuan-tuan, kami sekarang nak adakan satu kempen satu rumah satu tafsir seperti biasa. Dan kami nak galakkan tuan-tuan mikir tafsir Munir. Ramai orang tanya, kenapa kejap Ustaz baca tafsir Munir, kejap tafsir Ibn Katsir? Jawapan saya, kerana kedua tafsir ni sangat melengkapkan satu sama lain. Tafsir Ibn Katsir, kita boleh direct, straight to the point. Tapi kalau tafsir Munir, ia kepada penjelasan isu-isu terkini, masa kini yang kita sedang lalui. Maklumlah, Syekh Al-Imam Wahab Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporari yang hidup pada kurun kita ini, jadi sentuhannya banyak berkaitan dengan kehidupan pada hari ini. Banding dengan Ibn Katsir lah, seorang ulama besar 700-800 tahun yang lampau, yang mana pendekatan beliau pada masa itu tafsir Ma'thur. Ini juga untuk kita penting untuk kita faham Al-Quran. Jadi kedua ni saling complement each other. Bagi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan tafsir Munir, kami sedang buat kempen sekarang, mula pada hari ini, ya. Dan sebulan ke hadapan, siapa yang menempah tafsir Munir, kami akan beri kitab ini, ensiklopedia nama-nama anak, percuma. Siapa yang dapatkan tafsir Munir, yang buat pre-order tafsir Munir, insya-Allah kami akan hadiahkan kitab ensiklopedia nama-nama anak. Menariknya, nama-nama anak ini ada huraiannya, ada ceritanya, ada gambarnya, ada penjelasannya. Ya, berbeza daripada kitab nama-nama anak yang lain. Ini ditulis oleh golongan yang pakar berkeahlian dalam bahasa Arab, iaitu Dr. Fauzi Yusof dan juga Ustaz Sabaria Bakri. Mereka ini merupakan pensyarah bahasa Arab di UIE. Jadi bagi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan tafsir Munir, kami akan bagi hadiah kitab ini secara percuma. Tafsir Munir, bagi yang buat pre-order, insya-Allah kami akan bagi hadiah ni dalam tempoh kempen yang kita adakan sekarang. Berapa ringgit tafsir itu? Saya minta tolong kepada Ustaz Wahid untuk masuk di sini untuk jelaskan. Terima kasih. Jadi saya kembali pada tafsir Munir tuan-tuan.
Aisyah Rahman, Mak Didik, nanti Ustaz Wahid masukkan insya-Allah. Baik. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru. Jangan kamu makan harta anak yatim lebih daripada batasan kemampuan yang patut, dan jangan kamu tergesa-gesa belanjakannya sebelum mereka dewasa. Jadi Allah melarang makan harta yatim tanpa adanya keperluan yang mendesak. Israfan wa bidaran berarti tergesa-gesa sebelum mereka baligh. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Sesiapa yang mampu, yang kaya, maka hendaklah dia menahan dirinya dari makan harta yatim itu. Perkataan yasta'fif ni isti'faf. Ya, bagi seorang yang mampu menahan dirinya kerana dia memiliki wang yang cukup, maka dia pegang amanah menjaga anak yatim, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Janganlah dia sewenang-wenangnya mengambil harta yatim itu, melainkan dengan keperluan, melainkan dengan kadar yang tertentu. Yang ditanya siapa tanya tadi? Dr. Nur Azia tahniah dapat buku Alhamdulillah. Apa beza tafsir Munir dengan tafsir Hamka? Tafsir Hamka ditulis oleh Allahyarham Profesor Haji Profesor Hamka. Profesor Dr. Hamka ni nama ringkasnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Seorang ulama besar dari Sumatera, Indonesia, Bukit Tinggi Tulisan beliau tafsir Hamka ni memang hebat. Tafsir beliau banyak berteraskan kepada falsafah, penjelasannya sangat menarik. Perjalanan hidup beliau sebenarnya, Allahyarham Profesor Dr. Hamka menafsir itu dalam perjalanan hidupnya ketika memperjuangkan Islam di Indonesia lebih 50 tahun yang lalu. Tafsir Munir adalah tafsir yang lebih kontemporari kerana isinya, kandungannya, sentuhannya lebih pada muamalat, isu semasa, hadisnya, penjelasan bahasa Arabnya, aspek loghahnya, balaghahnya memang sangat menarik. Berbeza. Ditulis oleh Dr. Hamka, lain namanya Tafsir Al-Azhar, ditulis oleh Profesor Dr. Wahab Zuhairi, seorang ulama dari Syria, ulama Arab, menulis Tafsir Munir dalam bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Nusantara. Dia berbeza. Tafsir Hamka boleh baca sendiri. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, dalam ayat ini menerangkan siapa yang miskin maka bolehlah dia makan dengan kadar yang patut. Kata Ibn Abi Hatim daripada Aisyah radhiyallahu anha, ayat ini turun berkenaan dengan wali anak yatim yang mengurus dan mengaturnya, di mana ia memerlukan dia boleh memakan harta tersebut. Katalah pakcik yang diamanahkan pemegang harta si mati untuk anak-anak saudaranya, maka pakcik ini pun bukan orang senang, maka dia boleh ambil harta anak yatim itu dengan tujuan untuk menguruskan harta itu balik semula. Jadi ini layak untuk diambil mengikut kadar yang tertentu, jangan berlebihan. Berlebihan ni bergantung pada uruf lah, bergantung pada adat. Jadi dalam ayat ini Allah mengajar kalau itu orang yang mengurus harta itu merupakan orang yang kaya, maka hendaklah dia jangan mengambil kesempatan terhadap harta tersebut kerana harta yang ada padanya sudah memadai. Anggaplah itu satu amanah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang dia kena uruskan. Para fuqaha berpendapat dalam keadaan ini seorang boleh makan lebih ringan dari keduanya, upah yang layak atau sekadar keperluannya. Walaupun demikian mereka berbeza dengan dua pendapat apakah harta itu wajib dikembalikan bila dia sudah cukup ataupun tidak. Jadi bila menguruskan harta anak yatim tu timbul pula persoalan. Dia mengambil gaji sebagai contoh, menguruskan rumah anak yatim, dapat harta anak yatim secara jumlah yang tentu, dia ambil gaji, allowance dan sebagainya. Nanti bila dia ada kemampuan, apakah wajib baginya untuk pulangkan balik gaji yang dia ambil itu ataupun tidak? Ini soalannya. Pendapat pertama, tidak wajib pulangkan kerana ia memakan upah dan itu merupakan sebahagian daripada upah. Ini merupakan pendapat yang benar di kalangan pengikut mazhab Syafi'i. Kerana ayat tersebut bolehkan makan harta anak yatim tanpa perlu menggantikannya balik semula. Jenuh juga tuan-tuan kalau menguruskan harta anak yatim. Kerja ni bukan mudah. Kita terpaksa berhenti kerja daripada kerja hakiki untuk menguruskannya. Rumahnya, asramanya, tukang masaknya semua kena bayar. Kalaulah kita memegang pendapat yang mengatakan tidak wajib ganti balik semula kerana ia merupakan upah sesuai dengan ayat yang mana Allah menyatakan wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Orang itu kalau dia tidak ada kemampuan, dia makan mengikut kadar yang baik, yang sepatutnya, yang diterima akal, diterima oleh masyarakat munasabah.
Sebagaimana dalam satu hadis Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Amir bin Shu'aib, dari datuknya seorang lelaki datang bertemu Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, saya melihara anak yatim yang memiliki harta, sedangkan saya miskin. Boleh tak saya makan hartanya?" Jawapan Nabi, "Boleh, makanlah secukupnya, tapi jangan berlebihan." Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Dawud, Nasai dan juga Ibn Majah. Begitu juga sebuah riwayat daripada Qasim bin Muhammad berkata, seorang Arab Badui datang bertemu Ibnu Abbas dan berkata, "Sungguhnya saya melihara anak-anak yatim dan mereka mempunyai banyak unta. Saya ada satu saja unta. Saya pun berikan susu unta untuk orang-orang fakir. Apakah dihalalkan minum susunya?" Beliau menjawab, "Jika engkau mencari untanya yang tersesat, mengubati yang sakit, membersihkan tempat minumnya, menguruskan keperluannya, maka minumlah tanpa mengganggu untuk keturunan dan tanpa menghentikan perahan susunya." Mana kat sini lelaki yang miskin ni menguruskan harta anak-anak yatim. Anak yatim tu mempunyai harta lebih banyak daripadanya berupa unta. Dia ada seekor saja. Mereka, anak-anak yatim tu ada banyak unta. Jadi apakah boleh dia minum susu unta anak-anak yatim kerana susu yang ada pada untanya tak mencukupi? Jawapan Ibn Abbas, boleh. Dengan syarat kamu menguruskan harta anak yatim itu. Kalau untanya tadi merujuk kepada kamu menjaganya daripada sakit, menyediakan tempat untuknya, menyediakan makan untuknya. Jadi logik akal mengatakan kamu telah berkhidmat kepada mereka, maka kamu layak untuk mengambil apa yang keperluan kamu, jangan lebih daripada itu. Contohnya mengambil susu, minum susu ini dalam kadar yang munasabah. Dan ini dibenarkan dalam Islam, merupakan pendapat kebanyakan para a'immatul fuqaha, dan antaranya adalah Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, dan Syafi'iyah. Pengikut Imam Syafi'i kita panggil Syafi'iyah, tuan Pengikut mazhab Malik kita panggil Malikiyah. Pengikut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal kita panggil apa dia? Hanabilah. Pengikut Imam Abu Hanifah, Hanafi kita panggil apa itu? Ahnaf. Ataupun sebagai orang panggil Hanafiyah, Ahnaf. Jadi nanti saya akan rujuk dalam kuliah esok tentang pendapat kedua yang tidak membenarkan dan mesti dibayar balik. Apakah hujah mereka? InsyaAllah besok malam kita akan bincangkan pendapat yang kedua daripada ayat ini. Bagaimana wijhatun nazar, perspektif para fuqaha. Mereka beza pendapat kerana mempunyai dalil tertentu untuk menyokong pandangan mereka. Wa kullu ulama'ina ala ijtihadatihim ma'jurun. Semua ulama Islam ini dalam ijtihad mereka mendapat pahala di sisi Allah. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad di kalangan orang yang layak ini, maknanya menerbitkan fatwa hukum, dia telah melakukan kebenaran dan mendapat 2 pahala. Bagi siapa yang menerbitkan pandangan, berikan pandangan itu salah, tidak menepati kebenaran, dia dapat 1 pahala kerana dia menggunakan akal fikirannya, hujah-hujahnya dari Quran, hadis, kefahaman mungkin dia tersilap. Maka kita akan lihat pandangan kedua yang mengatakan wajib mengganti semula harta anak yatim yang digunakan walaupun dia merupakan gaji yang kita berikan kepada pihak pengurusan rumah anak yatim dan sebagainya. Pendapat ini merupakan pendapat sebahagian daripada para fuqaha, tapi saya nyatakan tadi pandangan Imam Syafi'i sangat wajih dan sangat wajar untuk diperhatian yang telah saya jelaskan tadi. Nak tanya apa beza tafsir Munir dengan tafsir Hamka? Tadi saya dah jelaskan, Azura. Umur Fawaz nanti saya nak order, ya baik. Mana Ustaz Wahid tak datang ni? Ya. Jadi bagi tuan-tuan yang berminat, nanti saya masukkan nombor telefon Ustaz Muhammad Wahid untuk tuan-tuan hubungi bagi mendapatkan tafsir Munir untuk pre-order. Jika tuan-tuan dapatkan tafsir Munir, maka kami akan bagi hadiah kitab ni, Encyclopedia Nama-Nama Anak. Terhad selagi stok masih ada. Bagi tuan minat untuk dapatkan tafsir Munir, nanti dalam kempen yang kami adakan sekarang, kempen satu rumah satu tafsir, kami akan berikan kitab Encyclopedia Nama-Nama Anak. Kitab yang besar ni mempunyai rujukan lebih daripada 30 rujukan kitab-kitab Arab, supaya kita dapat beri nama yang betul. Ada orang namakan anak dia Damiyah. Damiyah ni berarti yang berdarah, tuan-tuan. Tak sesuai yang namanya. Kita nak ambillah nama daripada sumber-sumber yang betul. Tengok kat internet belum tentu betul. Kerana kadang-kadang ditulis oleh pihak yang tidak memiliki keahlian. Tapi kitab ini alhamdulillah ditulis oleh mereka yang berkepakaran. Hadiahkanlah kepada diri kita, hadiahkanlah kepada orang kita sayang, hadiah kepada sahabat kita yang berkahwin. Moga mereka dikurniakan anak, zuriat yang salih, yang salihah. Hadiahlah kepada makcik kita, kepada adik-adik kita. Kerana kitab ni sangat penting untuk kita miliki bagi mengelakkan
kesilapan apabila memilih nama-nama anak. Sekian untuk malam ni. Wallahu alam. Baik, setakat ni saja dulu. Kak Long bertanya, adakah wajar ambil upah pengurusan anak yatim dan kemudian pulangkan bahagian upah itu? Jawapan pertama, mazhab Syafi'i tidak wajib pulangkan bahagian yang ambil sebagai upah pengurusan. Ikut hadis diambil segala keperluan. Baik, terima kasih Kak Long catatan kuliah kita pada malam ni. Kitab nama-nama tu ada jawab bahasingan ke Ustaz? Ada, Ustaz Asy ada jawab bahasingan. Boleh beli di www.telagabiru.com.my. Boleh order direct, kami hantar insya-Allah. Ustaz Wahid dah datang. Tolong hubungi Ustaz Wahid ni. Ni ada nombor telefon beliau, 017-269-7177. Jadi boleh hubungi Ustaz Wahid untuk dapatkan kitab tafsir Munir ni pre-order. Stok kami tak banyak, tapi tuan-tuan order pada kami, insya-Allah tunggu waktu kami akan hantar. Ada sikit waktu. Okey, bagi yang bertanya tadi, tafsir itu kira ahli kitab ke Ustaz? Apa maksud ni Fairuz Naim? Tafsir itu kira ahli kitab. Mirza Akbar, Haji Abdul Malik, Karim Amrullah. Amrullah, bukan Abdullah, Amrullah. Hamka baik. Amrullah Syafiq Murad, Ustaz Syafiq Murad Okey. Baik, terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Sekian, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma alhimna rujana wa a'idna min syarri anfusina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa untuk share video ni ke seramai orang yang kita kenal. Dan bagi tuan yang ingin memiliki buku-buku, dapatkan di Telaga Biru. Buku-buku untuk anak-anak kita di sekolah, KBD, KBT, kurikulum bersepadu tahfiz dan dini, kami ada terbitkan di Telaga Biru. Demikian juga mata pelajaran akademik yang lain dari darjah 1 hingga darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, termasuk UPSR, UPKK, PSRA, SPM, PT3, semuanya ada, alhamdulillah. Dan kami malu-malukan penyertaan guru-guru, ustaz-ustazah untuk terlibat menulis di Telaga Biru. Dalam apa jua subjek, kami menanti dengan tangan yang terbuka. Bagi tuan yang nak melakukan akikah, jangan lupa kami di Zazan Travel akan menguruskannya di Syria, di Mekah, di Madinah, di Yaman dan juga di Sudan. Boleh hubungi Ustaz Faiz di Zazan Travel, di Facebook Zazan Travel ataupun di Umrah Zahzan. Baik, setakat saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.